Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir online untuk sesi kita pada malam ni, iaitu perkongsian asas bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Semoga dapat semarakkan cinta kita kepada Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitab panduan yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita. Maka kita nak berusaha untuk kita baca, faham, kita mengerti dan kita beriman serta beramal dengannya, insya-Allah. Jemaah yang dikasihan, bagi kita memohon keberkatan daripada Allah SWT terhadap majlis yang kita adakan ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang hadirin jemaah yang dikasihan, pertama sekali syukur kepada Allah Ta'ala, kita berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu, dan inilah akhir zaman buat online. Walaupun kita tidak duduk dalam satu lokasi secara fizikal, tetapi dalam alam maya, kita dalam majlis ilmu. Moga Allah Ta'ala memberi barakah, kebaikan kepada kita dan digunakan hasanah. Baik, saya ingin ulang kaji dan saya ingin ulang-ulangkan janji Allah Ta'ala kepada kita semua bahawa Al-Quran mudah untuk diambil ingatan. Dan perkara ini disebut dalam surah Al-Qamar, itu surah yang ke-54, dan ayat yang sama bunyinya, dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-40. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kalau terjemahan umumnya kita boleh baca, ada dipaparkan, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat yang Allah sebut berulang kali dalam surah yang sama sebanyak 4 kali. Dan kaedah kita belajar adalah kita mempelajari sepatah demi sepatah, ataupun kalimah demi kalimah, huruf demi huruf. Di sini wa maknanya apa? Wa dan, laqad. Lam di atas la tu sesungguhnya, qad sesungguhnya. Jadi 2 kali penekanan itu. Dan sesungguhnya yassarna telah memudahkan oleh kami. Jadi yassarna, satu perkataan dalam bahasa Arab, dia dari sudut bahasanya dia fi'il madhi. Fi'il madhi ni apa? Past tense. Perkara yang telah dibuat, perbuatan yang telah dibuat. Telah memudahkan oleh kami. Maksud kami itu siapa? Allah Ta'ala. Allah telah mudahkan Al-Qur'ana, Quran itu, lidzikri, li bagi, az-zikri. Dia ada 2 kalimat tu, li dengan az-zikri. Jadi bila cantum lidzikri, bagi peringatan itu. Fahal min muddakir, fa maka, hal adakah, apakah. Hal ni dia panggil pertanyaan. Adakah min daripada muddakirin, orang ambil pelajaran, orang ambil ingatan. Maka adakah daripada orang-orang yang ambil pelajaran? Ada tidak orang yang ambil pelajaran, ambil ingatan? Bagi kita, inilah yang kita nak usahakan, untuk kita ambil pelajaran dan ambil ingatan daripada Al-Quran.
Jadi kaedah belajar bahasa Al-Quran adalah kita pelajari terus ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian kita punya perbendaharaan kata, bahasa Al-Quran, Al-Quran dalam bahasa Arab, maka dia bertambah melalui perkataan ataupun huruf-huruf lafaz-lafaz Al-Quran itu sendiri. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan ia adalah bahasa Arab yang sempurna, dan Allah Ta'ala pula janji Allah pelihara Al-Quran. Ada dalam ayat lain Allah bagi tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan itu Al-Quran ini. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami bagi Al-Quran ini pihak yang menjaga, yang memeliharanya. Alhamdulillah, Al-Quran terpelihara. Sejak dia diturunkan sampai kepada kita hari ini adalah yang original, yang asli. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah janjikan bahawa Allah akan pelihara, benar sungguh terpelihara. Dan Allah kata Allah telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka ini yang kita nak ambil peringatan. Baik, sidang hadirin sekalian, inilah rujukan yang kita akan atau saya akan gunakan dari masa ke semasa untuk kita mendalami bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Baik, seterusnya adalah untuk saya mengajak kita meneliti kitab Qawaid Bahasa Arab, yang mana apa yang terkait dengan garis panduan untuk kita fahami bahasa Arab itu sendiri. Ini dia kitabnya. Jadi saya tadi share the whole screen, jadi keluar semua lah. Baik, kita dah pun pelajari ataupun kita telah kongsikan dahulu bab pertama, aqsamul kalimah. Itu adalah pembahagian kalimat dalam bahasa Arab. Maka dalam kitab ini diterangkan, kalau mana-mana bahasa pun ia bermula dengan huruf dahulu atau abjad. Bila abjad tu disusun, dicantum, dia menjadi satu huruf ataupun perkataan. Huruf-huruf bahasa Arab, huruf-huruf mim, sin, jim, dal disusun, maka dia menjadi satu perkataan sebagai masjid. Kemudian daripada perkataan disusun, maka dia menjadi satu ayat. Kalau dalam bahasa Indonesia kitab ni disebut kalimat, sebenarnya ayat. Kalau bahasa Arab kita jumlah mufidah, mana satu himpunan perkataan-perkataan yang berfaedah, mengandungi makna yang lengkap. Contohnya di sini, usalli fil masjid. Maka daripada struktur ayat yang simple ini, maka kita dapat kenal pasti perkataan-perkataan ini terbagi kepada 3 golongan besar. Pertama sekali isim. Maka perkataan isim di mana? Kata benda atau perkataan nama macam-macam. Macam-macam nama. Contoh di sini masjid. Kedua adalah fi'il, itu perbuatan, macam-macam kata kerja atau perbuatan. Di sini contohnya usalli, aku solat, saya solat. Dan ini sebenarnya fi'il mudhari'. Kemudian ada kelompok yang ketiga atau golongan yang ketiga namanya harf, kata tugas. Perkataan ni ada tugas, dan dalam ayat ni fi itu dia adalah harf jar, harf yang membaris bawahkan isim selepasnya. Maksudnya apa? Selepas perkataan fi di sini, al-masjidi menjadi baris bawah. Jadi usalli fil masjidi. Dia tidak boleh usalli fil masjidah. Tak boleh. Maka fi menjadikan isim, al-masjidi menjadi baris bawah. Jadi itu adalah ulang kaji. Seterusnya dalam kesempatan terdahulu kita juga telah kongsikan bahawa selepas kita tahu pembahagian
Kalimat-kalimat bahasa Arab itu terbagi pada 3 golongan, isim, fi'il dan harf. Maka kali ini isim ada macam-macam jenis isim, nama, kata nama ada macam-macam jenis. Yang ini adalah dipanggil isim alam, ya. Jadi nama bagi sesuatu, kata, benda, nama. Ini dalam bahasa Indonesia ni, ya. Isim alam ni maknanya nama bagi benda-benda, perkara-perkara. Baik, di sini contohnya nama orang Muhammad, Adam, Idris, Nuh. Ini semua ada dipanggil isim alam. Termasuklah, ya, kalau nama tempat Makkah, Madinah, Kuala Lumpur, maka ini dipanggil isim alam. Jadi nama itu yang sebagaimana yang dicontoh-contohkan tadi, ya. Kemudian ini setingkat lagi, bila sebut isim nama, ya, ada yang dikenali sebagai isim muannas, isim muzakkar. Jadi ada nama, kata nama yang kategorinya muzakkar. Kalau bahasa Inggeris dia punya gender, yang muzakkar mana maskulin, muannas feminin. Kalau bahasa Melayu muzakkar ni laki-laki, muannas perempuan. Jadi isim kata nama, golongan isim ada muzakkar laki-laki, ada muannas perempuan. Jadi gender perkataan noun atau isim itu, ini yang dikatakan ada yang gendernya laki-laki, ada gendernya perempuan. Jadi isim muzakkar ini dia letakkan contoh. Kalau nama orang Isa, Isa ni dah memang nama laki-laki. Ibnun, ini putera, mana anak laki-laki. Selalu kita tahu putera anak raja, tapi sebenarnya kita pernah biasa ibni, ibnun, untuk laki-laki. Begitu juga perkataan baqarun. Baqarun adalah lembu jantan. Bahrun, laut. Gendernya adalah muzakkar. Di sini ada contoh isim muannas, perkataan isim yang gendernya perempuan. Contoh yang straightforward, Maryam. Dah memang nama orang perempuan tu Maryam, ya. Bintun, bintun putri, mana anak perempuan. Tadi ibnun anak lelaki, kalau bintun kita pakai binti. Itu orang Melayu kita guna kaedah bahasa Arab, Muhammad Anas bin Hasan. Kalau binti, macam nama isteri saya lah, Ummi Hani binti Abdul Rahman. Baik, Baqarun, Baqarah, Baqaratun. Tadi Baqarun untuk laki-laki, jantan, ya. Baqaratun, Baqarah. Ini sapi betina, lembu betina. Dan nanti kita akan ada pedoman ciri-ciri. Oh, Baqarah ni ada ta marbutah, rupanya dia salah satu ciri isim muannas. Rihun, angin. Angin ni gendernya adalah perempuan. Itu sebab ada perkataan-perkataan yang ada panduan-panduan yang boleh dijadikan sebagai dipanggil apa, panduan. Baik, di sini yang saya nak bawa. Baik, sedikit perbahasan dari segi bentuknya. Isim muannas, isim muannas ni apa? Nama, gender dia perempuan. Biasanya ditandai dengan adanya 3 jenis huruf di belakangnya, iaitu ini contoh, kalau orang kata isim muannas, noun yang gendernya perempuan, feminin, biasanya ada ciri-ciri ini. Apa dia? Ada ta marbutah di hujung. Contohnya Fatimah, ada ta marbutah. Ini menunjukkan bahawa isim ni isim muannas. Madrasah,
sekolah. Sekolah rupanya jandanya muannas. Jadi ta marbutah ini yang dikatakan sebagai pedoman. Oh, ini adalah isim muannas. Baik, satu lagi, kalau hujung perkataan isim tu ada alif maksurah. Ya tak ada titik ni dipanggil alif maksurah. Pasal apa? Fungsinya tak sebut sebagai ya, tapi alif, tapi rumahnya macam rumah ya. Tapi alif maksurah. Salma. Jadi ni ya tak ada titik ni, dia tak, bukan salmai, tapi salma. Halwa, huda. Jadi ini sebenarnya masuk dalam kategori isim muannas. Jadi pedoman dia apa? Ada alif maksurah di hujung perkataan. Kemudian panduan yang ketiga adalah di hujung isim tu ada alif dan hamzah. Contohnya asma'a, asma'a, ini orang, nama orang, asma. Kalau al-asma'a, ya, begitu juga samra'a, ada alif dan hamzah. Ini juga adalah pedoman bahawa, oh, kalau yang begini hujungnya dieja begitu, maka ini adalah alif, alif, apa ni dipanggil, ada alif dan hamzah. Ini adalah isim muannas. Ini ada catatan sedikit. Namun ada pula isim muannas yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas. Dia kalau isim muannas mana gendernya perempuan. Contohnya rihun. Yang ini adalah kita kata dia tak ada tiga-tiga tanda yang biasa digunakan. Maka ini adalah dipanggil perkataan yang kita kena belajar melalui vocabulary dan experience. Rihun, nafsun. Nafsun gendernya adalah muannas. Syamsun, matahari. Maka pengalaman ataupun vocabulary yang kita belajar dari masa ke semasa akan membantu kita untuk kenal ini gender-gender yang dalam kategori-kategori yang tertentu, iaitu sama ada muannas ataupun muzakkar. Jadi ini contoh, dia katakan isim muannas yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas. Ini muannas ni, rihun, nafsun dan juga syamsun. Bahkan ini ada catatan sikit lagi dalam bab ini, bahkan ada pula beberapa isim muzakkar gender ni laki-laki tapi menggunakan ta marbutah. Ini a few trick lah. Tu saya kata nak baca nak fahamkan, oh rupanya ada juga beberapa isim muzakkar gendernya laki-laki tapi menggunakan ta marbutah. Contoh apa? Ni Hamzah. Ejaan nama dah memang Hamzah. Memang ada ta marbutah tapi dah Hamzah tu memang laki-laki. Talhah. Dari segi ejaannya menggunakan ta marbutah tapi ma'ruf, kita tahu dikenali umum, Talhah tu memang nama untuk orang lelaki. Muawiyah, ada nama-nama lain-lain. Huzaifah, anak saya Huzaifah, dia lelaki, Huzaifah bin Yaman. Jadi salah satu peringatan daripada pengarang kitab ni, dia kata ingat jangan melangkah ke halaman selanjutnya sebelum mengerti pelajaran di atas dan menghafal kosakata yang baru anda temukan. Jadi untuk malam ni kita berhenti kat sini dulu dari sudut kitab yang membicarakan kawaid bahasa Arab ni. Jadi kita bincangkan tadi apa? Isim yang kita kata isim muannas, isim muzakkar dan ciri-cirinya. InsyaAllah kalau kesempatan lain nanti kita akan masuk tajuk berikut, apa itu isim mufrad, isim musanna, isim jamak, dan macam mana dia punya ciri-ciri dia. Baik, itu adalah dari sudut bahasa ataupun kita panggil kawaid bahasa Arab.
Baik, setingkat lagi ataupun the next slot yang kita nak bincangkan adalah ataupun nak kongsikan adalah bacaan solat. Baik, dalam nota bacaan solat kita telah dahulu mulakan dengan kita mengerti dan faham bacaan syahadah. Sebenarnya bacaan syahadah, kalimah syahadah ini termasuk dalam bacaan solat. Ketika kita baca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita ulang sepintas lalu. Asyhadu, aku bersaksi. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. An, bahawa, kategori huruf. La, tiada. Huruf juga, huruf nafi. La ilaha, Tuhan yang disembah. Illa, melainkan Allahu Allah. Wa, dan asyhadu, aku bersaksi, anna, bahawasanya Muhammadan, Nabi Muhammad, Rasulullah Pusro Allahi Allah. Ini ulang kaji. Kemudian kita juga dulu telah sempat kongsikan bacaan ta'awuz. Apa bacaan ta'awuz? Bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa makna a'udzu? Aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Ini fi'il mudhari'. Jadi a di situ pedoman kepada kita. A itu aku atau saya. A'udzu. Baik, sedikit saya tambahkan. Jadi a'udzu. Kalau kita gantikannya dengan nun, na'udzu, kami berlindung. Kalau alif ni, hamzah ni kita ganti dengan ya, ya'udzu, dia berlindung. Ganti dengan ta, ta'udzu, engkau berlindung. Jadi untuk fi'il mudhari', pedoman dia di sebelah kanan ni maknanya depan. Kalau alif, aku, a'udzu. Kalau nun, nahnu, kami. Kalau ya, ya, huwa, ya, dia, ya, dia. Kalau ta, anta, engkau. Jadi ada 4 huruf yang kita boleh letakkan di awal atau kepada perkataan fi'il mudhari' itu. A'udzu, aku berlindung, billahi, bi dengan, Allahi Allah. Bi itu dengan, maknanya dengan, tapi dia kategori harf. Ini bukan harf jar. Billah, dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Min, daripada. Min, daripada, ini harf jar. Asyaitani, syaitan itu. Jadi kita terjemah syaitan itu kerana ada alif lam. Jadi kalau dari sudut bahasa Arab, bila ada alif lam di awal isim, asyaitani, menjadikan perkataan itu ma'rifah dia panggil. Dikenali secara khusus, tertentu. Tapi kalau umum, syaitanun, syaitanin, syaitanan tanpa alif lam, itu dipanggil nakirah. Maknanya umum saja, tidak tertentu. Jadi asyaitani, syaitan itu. Ar-rajimi, yang direjam itu. Ar-rajimi juga boleh yang dikutuk itu. Ar-rajimi maksudnya yang lebih luas adalah dia terlepas daripada rahmat Allah. Tak mendapat rahmat Allah. Bahkan mendapat kutukan Allah pula. Itu makna ar-rajim. Yang dikutuk, yang dihina, yang terlepas dari rahmat Allah. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada syaitan. Jadi daripada kejahatan syaitan, daripada angkara syaitan. Dan syaitan tu yang direjam. Jadi kalau perhatikan, asyaitani baris bawah, ar-rajimi juga baris bawah. Jadi dari sudut bahasanya, dipanggil ar-rajimi adalah sifat kepada asyaitani. Jadi kalau kita tengok kitab Qawaid tu, nanti ada bab dia panggil sifat mausuf. Sifat yang belakang ni, yang disifati depan.
Jadi cirinya ada alif lam dengan baris bawah. Kemudian di sini pun alif lam dengan baris bawah. Dia konsisten. Jadi nama itu berturut-turut dalam wazan ataupun timbangan kategori yang sama. Ini dipanggil sifat mausuf. Itu pun dulu telah kita bincangkan sedikit penghuraiannya. Baik, kita sambung bacaan basmalah. Ya, tadi ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Now bacaan basmalah. Itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkataan bismi ini bila kita teliti dengan lebih terperinci atau mendalam, sebenarnya terdiri daripada dua perkataan, bi dengan ismi. Maka bila dicantumkan penulisan, maka alif tu hilang di sini. Bismi, bi dengan ismi, bi dengan ismi nama. Kalau perkataan bi ini dia panggil haraf yang membaris bawahkan isim selepasnya. Jadi perkataan ismun maka jadi ismi, bismi. Baik, seterusnya kalimah Allahi. Bismillahi dengan nama Allah. Bi dengan ismi nama Allahi, Allah. Kalau kita nak mendalam nanti boleh juga kita sentuh. Sebenarnya kalimat Ismillah adalah dalam satu dipanggil apa ni, kelompok yang dipanggil mudhafun ilaih, dengan nama Allah. Jadi mudhafun ilaih pun ada perbincangan dalam kitab Qawaid, nanti kita akan sentuh kemudian, iaitu dua perkataan yang digabung bawa maksud satu. Jadi dengan nama Allah. Ar-Rahmani, perkataan Ar-Rahmani yang maha pemurah itu. Perhatikan Ar-Rahmani juga baris bawah. Maka ini adalah sifat kepada Allahi. Jadi Allahi satu perkataan yang ma'rifah, kemudian Ar-Rahmani juga perkataan yang ma'rifah. Ar-Rahmani kerana ada alif lam, lepas tu nun baris bawah. Maka kita terjemahkan bahasa kita yang maha pemurah itu Ar-Rahimi. Ar-Rahimi yang maha penyayang itu. Ar-Rahimi yang maha penyayang itu. Baik, perkataan sayang, penyayang juga sangat dekat maksud kasih. Yang maha pengasih itu. Boleh sebut. Yang maha pengasih itu. Jadi Allah Ta'ala sifatnya Ar-Rahman, sifatnya juga Ar-Rahim. Itu sebab dalam penterjemahan kita juga selalu jumpa diterjemahkan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha menyayangi ataupun lagi maha mengasihi. Kenapa? Cara itu menjelaskan bahawa Allah dia yang maha pemurah sifatnya, Allah juga yang maha penyayang, lagi maha penyayang, sifat yang seterusnya yang disebutkan dalam ayat ini. Baik jemaah sekalian, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari sudut maknanya dalam bahasa kita begitu terang dan jelas. Namun dari segi huraian tafsirnya memang panjang dan luas. Namun pada malam ini ingin saya kongsikan sepintas lalu. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya ada hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtam. Apa maksud Nabi beritahu? Kullu amrin dhibalin. Setiap urusan yang dia menepati dengan syariat. Ada kepentingannya dalam syariat Islam. Mana perkara yang diizinkan oleh syarak untuk kita buat. Kalau setiap urusan tu
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulakan padanya, la tiada, yubda'u ia dimulakan, fihi padanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta, maka dia ni terpotong, terputus. Apa maksud dia? Kata Nabi SAW, maksud dalam hadis ni adalah kalau nak buat sesuatu urusan perkara yang diizinkan oleh syarak, orang tak mulakan dengan bismillah, maka dia ni terpotong dari barakah. Barakah yang Allah nak kurniakan. Tak dapat, tak kesampaian. Dan perkara ini memang ada disebut dalam hadis yang lain, yang hadis lain yang agak panjang, yang menceritakan ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan ketinggiannya, dengan kemuliaannya, bahawa tidak disebutlah akan nama Allah pada sesuatu melainkan Allah memberkatkannya. Kalau tak disebut melainkan, bukan tak disebut, mana bila disebut, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim pada satu urusan, satu perkara yang nak dibuat, maka Allah Ta'ala memberkati. Jadi buku rujukan tu saya tak bawa pula dekat sini. Nantilah kesempatan lain kita bacakan matan hadis tu. Jadi jemaah sekalian, untuk malam ni itulah, elok kita mulakan ataupun kita teruskan bacaan solat yang terkandung dalam suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah, ingat ayat yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin yang ni misleading sikit. Sebenarnya disebut suratul Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang masyhurnya. Maka ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalau kita tengok penterjemahan dia, Alhamdu, puji-pujian itu. Alhamdu, puji-pujian itu. Ini kategori apa? Isim. Dan isim ni isim ma'rifah. Maksudnya apa? Ada alif lam. Maka dia isim yang dah tertentu. Bukannya umum. Maka dia ma'rifah. Kalau umum dia bukan nakirah, tapi ini ma'rifah. Alhamdu, puji-pujian itu. Sebab itu kenapa ada alif lam. Sebab kadang-kadang ada juga yang terjemahkan segala puji-pujian itu tertentu. Pujian-pujian yang tertentu itu lillah, bagi Allah. Jadi kalimah lillah itu sebenarnya bila kita halusi ada perkataan li, bagi, dan ada perkataan Allah. Jadi bila dicantumkan dalam penulisan lillahi, begitulah keadaan dia. Jadi bagi kita terimalah seadanya, dan kita pun pelajari, oh ini ada huruf jar, li, bagi, maka kalimah Allah menjadi baris bawah. Jadi alhamdu, puji-pujian itu lillah, bagi Allah. Rabbil alamin. Rabbi, apa makna Rabbi? Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Ini perkataan Rabb, kita kalau terjemah ringkas Tuhan. Tapi yang lebih tepat dan terperinci maksudnya apa? Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Mencipta dan mentadbir atau mengurus. Jadi Allah dialah Rabbil alamin. Rabb, Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Al-alamina, sekalian alam itu. Al-alamina, sekalian alam itu. Jadi al-alamina, perhatikan ada alif lam. Al, itu. The. Ini pun ma'rifah, dah tertentu. Definite. Kemudian perhatikan ada yanun. Yanun ini menunjukkan apa? Banyak. Jamak. Plural. Jadi kita belum lagi masuk dalam kitab Qawaid. InsyaAllah kesempatan akan datang. Kita akan kaji
isim dari sudut apa? Ada yang mufrad, single, ada musanna, dual, ada yang jamak, plural. Jadi al-alamina adalah jamak, plural. Jadi kalau kita nak sebutkan dari sudut bahasa, kawaid, dia panggil ini isim, kata nama, muzakkar, dia punya gender adalah laki-laki, salim, yang teratur ataupun mengikut peraturan. Apa aturan dia? Iyanun. Jadi isim muzakkar salim. Jadi isim noun muzakkar, gendernya laki-laki, salim yang teratur mengikut aturan iyanun. Jadi banyak untuk isim muzakkar ni boleh dikenal melalui yanun ataupun wawnun. Yanun ataupun wawnun. Nanti kita akan jumpa contoh-contoh. Kan kita biasa dengar al-muslimin, al-muslimun, mu'minin, mu'minun. Kalau muslimin, yanun. Muslimun, wawnun. Itu menunjukkan banyak. Dan dia muzakkar salim. Mu'minin, mu'minun. Jadi gender dia adalah apa? Muzakkar. Kalau gender muannas, contohnya kita selalu dengar mukminat, muslimat, kan? Kalau satu orang muslimah, tapi muslimat, ada alif ta, itu menunjukkan apa? Jamak muannas salim. Tak jumpa lagi, nanti kita jumpa lain kali, kita bincang lagi, ya. Baik, alhamdulillah, puji-pujian itu lillah, bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbi, Rabb, Tuhan yang mencipta, mentadbir, al-alamina, sekalian alam itu. Jadi ayat ni kita nak faham sebagai satu complete verse, ya. Jadi kalau kita nak fahami dari sudut, kita kata tafsir huraian, ini pentingnya kita buka rujukan yang lain, ya. Contohnya saya bukakan terjemahan Al-Quran secara digital ni. Apa kitabnya? Yang ini. Baik, kalau kita perhatikan suratul Fatihah, kan di sini suratul Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun telah tadi kita sentuh sebentar selalu. Terusnya ayat yang kedua yang baru kita teliti sama tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sebagai satu ayat, macam di sini diterjemahkan, segala puji-pujian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi perkataan Rabb, tengok berarti Tuhan yang ditaati, yang memiliki, mendidik, memelihara. Lafaz, ya, Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya seperti Rabbul Bait. Jadi bila disebut Rabb ni, dia maksud kepada Tuhan, ya, Tuhan yang memiliki, memelihara. Jadi ini sedikit huraian ni lah. Jadi bila kita baca sebagai satu ayat, Alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah? Ini yang kita kata sifat yang diterangkan dalam ayat ini. Allah, dia adalah Rabbil Alamin. Dia adalah Rabb, Tuhan yang mencipta,
mentadbir, yang mengurus al-alamina, sekalian alam itu. Maka kalau kita perhalusi, di sinilah juga ilmu tauhid. Dari sudut mana tu? Nak memberitahu kita bahawa Allah dialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Kemudian kita bila meneliti alam semesta ini, diri kita, pokok, binatang, bulan, bintang, matahari, dengan meneliti alam semesta ini, kita dapat buktikan bahawa ianya mustahil jadi dengan sendiri, melainkan mesti ada Rabbnya, penciptanya. Maka dengan melihat kepada alam semesta, kita dapat membuktikan itu tanda-tanda wujudnya, adanya Tuhan pencipta alam semesta. Ini yang kita kata ilmu tauhid tadi. Melihat alam semesta membawa kita satu ilmu dan pemahaman bahawa adanya Tuhan pencipta alam semesta. Siapa Tuhan pencipta alam semesta? Allah. Mana kita tahu? Kerana Allah bagi tahu. Dan melalui ayat inilah yang kita kata, kita lafazkan segala puji-pujian itu tertentu layaknya hanya bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dialah Rabb, pencipta, pemelihara sekalian alam semesta. Jadi di situlah kita kata ilmu tauhid yang terkandung di dalam ayat ini. Sebenarnya ayat ini boleh dikaji daripada banyak sudut. Jadi secara ringkasnya, ya, saya terangkan tadi. Ya. Jadi jemaah boleh buka kitab tafsir, boleh baca nota-nota di sini. Kenapa? Dengan membaca nota-nota kecil ni pun membantu kita untuk lebih faham. Nah, inilah kaedah dia. Alhamdulillah, ada dalam nota ni segala pujian. Kita belajar dari alhamdulillah, puji-pujian itu. Memuji orang adalah kerana perbuatannya yang baik, yang dikerjakan dengan kemahuan sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjungnya kerana perbuatan Allah yang baik. Lain halnya dengan syukur. Ya, lain halnya dengan syukur yang berarti mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang telah diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah kerana Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Ini huraian ringkas berkenaan dengan apa yang disebut sebagai Alhamdulillah. Begitu juga, ya, macam di sini ada catatan dari Rabb, kita dah baca tadi. Al-alamin, iaitu semesta alam. Dia gunakan perkataan semesta alam, maknanya seluruh sekalian alam. Semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. Jadi dikatakan alam ni adalah semua yang diciptakan oleh Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis, berbagai macam, seperti alam manusia, alam haiwan, alam tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah pencipta semua alam-alam itu. Ini dia panggil huraian ringkas yang boleh kita gunakan untuk nak fahami sesuatu ayat itu. Jadi dalam kesempatan yang terdahulu, saya ada sharekan kepada jemaah. Saya kata siapa suka dia boleh download aplikasi. Jadi mungkin aplikasi itu saya sharekan semula dekat sini ya. Untuk rujukan lah ini dah masalah ni dia. Ya. Al-Quran Tafsir and Byword ya, yang kita boleh download dekat Play Store. Dan ini aplikasi yang disediakan oleh Green Tech Apps Foundation, dan saya dapati di sini dia ada terjemah perkata dan juga kita boleh download Tafsir Ibn Kathir dalam bahasa Melayu Indonesia. Penterjemahan boleh diterjemah dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmi.
Maka diharap dengan kaedah-kaedah yang atau dengan kemudahan-kemudahan ini dapat kita jadikan sebagai rujukan. Juga minggu lepas saya ada share kan yang kawaid bahasa Arab sebenarnya boleh juga di-download dekat dekat Play Store. Itu di bawah tajuk belajar bahasa Arab lengkap. Belajar bahasa Arab lengkap. Saya tak share pula ikon ni dekat sini. Nanti boleh kita boleh buka Play Store dan download. Kerana tadi kita dah bincang pembahagian kata, kita dah bincang isim alam, kita dah bincang mudzakkar, muannas pun telah kita bincang. InsyaAllah kesempatan lain kita akan bincang mufrad, apa tunggal, musanna, dua, apa itu jamak, dan seterusnya insyaAllah. Jadi jemaah sekalian, pada kesempatan malam ni, di samping kita meneliti bacaan-bacaan dalam surah Al-Fatihah, tadi kita dah cover, Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung ayat-ayat berikut dalam kesempatan lain. Jadi saya suka juga nak perkayakan ilmu dan kefahaman kita untuk membangunkan minda pemikiran kita dan pemahaman kita terhadap Al-Quran ni. Jadi ada lagi lebih kurang 10 minit. Tengok jam depan tu dah 10.18. Ada sikit masa lagi. Jadi ingin saya kongsikan ayat surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 121. Temanya ataupun isi kandungnya yang mengingatkan kita bahawa marilah kita baca kitab Allah dengan bacaan yang bersungguh-sungguh. Baca sungguh-sungguh. Jadi baca sungguh-sungguh ni macam mana? Mestilah dengan bacaan yang betul, dengan kita tajwidnya, sebutan makhraj yang baik, dan begitu juga kita nak faham mengerti supaya kita beriman dan beramal dengan apa yang Allah nyatakan. Maka kita perhatikan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ini yang terkait dengan isu yang saya katakan tadi. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Baik, kita perhatikan terjemahan umum ni. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang engkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini terjemahan umum. Jadi bila kita belajar bahasa Al-Quran ni, sebenarnya kita nak tahu makna perkata. Ini terjemahan umum sebagai satu ayat. Jadi kitab yang satu lagi yang saya juga sering gunakan, terjemahan perkata tapi ada bahasa Inggeris. Maka di sini. Sebenarnya dalam Android tadi boleh perkata dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Yang sini ada terjemahan perkata tapi bahasa Inggeris, tak apalah. Alladzina. Alladzina ni kalau bahasa Melayu kita apa? Orang-orang yang atau mereka yang. Jadi kalimat ini dikenal sebagai isim mausul. Isim mausul. Ini pun nanti kalau kita baca kitab kawaid kita akan jumpa apa maksud isim mausul. Kita tak bincangkan mendalam di sini, menyambil maklum. Alladzina, orang-orang yang ataupun mereka yang ataina telah mendatangkan oleh kami. Hum akan mereka. Atainahum telah mendatangkan oleh kami. Mana kami itu? Telah mendatangkan oleh kami hum akan mereka atau kepada mereka al-kitaba, kitab itu. Akan kitab itu. Jadi di sini isim ma'rifah, dan isim ni bila bagi atas dia panggil mansub. Isim mansub, isim berbaris atas, kitab itu. Jadi kalau di atas tadi kita jumpa apa? Fa'il. Ataina telah mendatangkan oleh kami. Jadi ataina fa'il madhi.
telah mendatangkan oleh kami. Jadi telah mendatangkan tu fa'ilnya, perbuatan. Na ni fa'il, iaitu yang melakukan perbuatan. Telah mendatangkan oleh kami, hum akan mereka, terhadap mereka. Jadi saya tak ulaslah yang belakangan ni pada malam ni. Nanti untuk beginners terlalu kompleks pula. Tak apa, kita belajar makna dia dulu. Seterusnya, yatluna, mereka membaca. Tilawah, mereka membaca. Yatluna. Jadi pedoman mereka tu macam mana? Ya di depan, ni petanda atau kita guideline. Ya di depan, kalau ya saja dia, tapi ada waw nun di belakang menunjukkan ramai. Dia, mereka. Mereka membaca tilawah. Mereka membaca hu-nya, membaca Alkitab. Jadi dengan kita tengok hu ni, kita tahu bahawa Alkitab ni gender dia apa? Muzakkar. Sebab bahasa Inggeris tu ada masculine noun. Tengok Alkitab, kitab ni adalah muzakkar. Cara kita nak kenal, yatlunahu, hu-nya. Nya ni dalam bentuk third person masculine. Dipanggil apa? Muzakkar. Kalau muannas, ha. Maka di sini hu membacanya. Mereka membacanya, membaca kitab tu tadi. Haqqa, sebenar-benar. Sungguh-sungguh. Hak. Hak maknanya kita betul. Sebetul-betulnya. Hak juga apa? Benar. Sebenar-benarnya. Baca dengan sungguh-sungguh. Betul-betul. Dengan benar-benar. Tilawati, tilawah. Tilawati, ni isim. Tilawati, pembacaan. Hi-nya. Sebenar-benar tilawahnya. Sebenar-benar pembacaannya. Maknanya baca sungguh-sungguh. Baca dengan sungguh-sungguh. Mengerti, faham, memikirkannya. Ulaika, mereka tu. Ni itu untuk ramai ni. Ulaika, mereka itu. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Ya di depan, wa nun di belakang. Pedoman, mereka beriman. Bihi, bi dengan hi-nya. Dengan kitab tadi. Wa man yakfur bihi. Wa dan man, sesiapa. Man, sesiapa. Whoever. Man, sesiapa. Yakfur, dia kufur. Dia engkar. Dia disbelief. Yakfur, ya tu dia. Yakfur, dia kufur. Bihi, bi dengan hi-nya. Dia kufur, dia engkar. Dia mengengkari kitab tadi. Tak mau dia nak beriman, tak mau dia nak beramal dengan apa yang Allah perintah. Suruh buat, tak mau buat. Suruh tinggal, tak mau tinggal. Jadi kufur dengannya. Kufur dengan kitab Allah tadi. Fa'ulaika, maka ulaika, mereka itu. Maka mereka itu. Humu, mereka al-khasiruna, orang-orang yang rugi itu. Tengok ada alif lam itu, ada waw nun. Ini menunjukkan apa? Ramai. Dan ini menunjukkan apa? Ini isim muzakkar salim. Itu dia kata maskulin, plural. Jadi isim muzakkar salim. Jadi dia sebut sini isim marfu. Sebenarnya waw nun menunjukkan perkataan ini dalam mode ataupun dalam status bagi depan. Waw nun ni menunjukkan bahawa isim ni dalam status bagi depan tapi dalam keadaan ramai. Jadi apa fungsi bagi depan, bagi atas, bagi bawah, nanti kita ambil kesempatan lain untuk bincangkan. Baik, kembali kepada ayat ini. Ini yang iktibar yang penting untuk kita ambil sama-sama. Allah kata, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah mendatangkan oleh kami kepada mereka akan kitab itu, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya sebenar-benar pembacaannya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu, mereka beriman dengannya. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa dia kufur dengannya, kufur dengan kitab Allah tadi,
faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik, kita didatangkan kita Al-Quran. Alhamdulillah. Umat terdahulu ada yang didatangkan Taurat, ada yang didatangkan Zabur, ada yang didatangkan Injil, ada yang didatangkan Suhuf. Maka siapa saja yang dia membaca sungguh-sungguh, beriman, beramal dengannya, maka selamat. Tapi siapa yang kufur, engkar, maka jadilah orang yang rugi. Ya. Jadi itulah. Melalui kaedah ni sebenarnya bukan hanya kita mengambil iktibar, tapi vocabulary bahasa Al-Quran itu meningkat, bertambah melalui ayat-ayat yang kita rujuk dari masa ke semasa. Jadi jemaah sekalian, nampaknya dah hampir pukul 10.30. Jadi itulah untuk perkongsian pada malam ini. Sampai di sini saja dahulu. Jadi saya harap kita yang sempat hadir dalam majlis ilmu ni mengulang kaji. Cara mengulang kajinya itulah, kita teliti balik ayat-ayat yang kita telah sama-sama baca, yang telah sama-sama kita kaji, hafalkan maknanya. Dan seeloknya kita buka mushaf yang tak ada terjemah. Jadi contoh mushaf yang tak ada terjemahan, ini yang saya kata, kalau kita ada mushaf Al-Quran, tak kira lah yang dalam kita kata bentuk bagaimana, yang soft copy pun boleh, hard copy pun boleh. Maka kalau kita buka mushaf dan kita boleh tengok ayat tu dan kita boleh terjemah dia, macam kita kata tadi kita dah meneliti suratul Fatihah beberapa ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lain kali Ar-Rahmanir-Rahim. Sebenarnya Ar-Rahmanir-Rahim dah belajar dah sebahagian daripada Bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang sama. Sebenarnya yang ini tak payah ajar lah, dah tahu dah kata. Maka di samping kita baca dan ingatkan makna dia, cari kesempatan ruang untuk tulis. Supaya kita biasakan menulis. Oh, Bismillahirrahmanirrahim ni macam mana cara tulisnya. Begitu juga ayat Alhamdulillahirabbil alamin, macam mana cara tulisnya, biar kita tahu. Begitu juga tadi kita dah belajar ta'awuz dan juga basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, macam mana nak tulis dia, Dan sebelum tu kita dah belajar kalimah syahadah. Tentu kan kita reti tulis, kita tahu makna perkata satu demi satu, dan sudah pastilah huraian tafsir maksudnya boleh kita rujuk di banyak sumber-sumber yang lain. Jadi kesempatan saya adalah untuk membantu, mengingatkan kita semua macam mana kaedah yang paling mudah nak faham kalimah demi kalimah, huruf demi huruf, ayat demi ayat, apa yang kita pelajari daripada Al-Quran ini. Baik, mari kita tutup dulu majlis dengan bacaan umul kitab, dengan bacaan doa. Semoga insya-Allah Allah Ta'ala perkenankan doa-doa kita. Dan lepas baca doa, kalau ada apa-apa yang nak interaksi, boleh buka mikrofon, kita interaksi sekejap sebelum kita tutup majlis secara keseluruhan. Kita baca doa sama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.